Okay. Ya. Start. Okay. So last time we have learned about Pascal's principle. Kalau ingat lagi cerita pasal Pascal's principle ni, we are talking about fluid in an enclosed container. Ni perkataan enclosed container tu kena ada, fluid in an enclosed container. So bila fluid tu dalam enclosed container, apa yang akan jadi adalah the pressure will be exerted equally at any point. Ceritanya fluid in an enclosed container yang pertama, yang kedua pressure is transmitted equally at any point. Yang transmitted equally adalah pressure, bukannya force atau benda lain. So ceritanya adalah pressure. Yang kedua kita belajar juga last time, we have learned about pengiraan. So bila kata pengiraan in Pascal's principle, we have learned about PA is equal to PB. So when PA is equal to PB, apa yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat benda ni. Itu yang pertama. Secondly, we have learned about the volume of liquid loss. Volume of liquid loss dekat bahagian A is equal to volume of liquid gain at bahagian B. So kita dapat buat pengiraan lah. Pengiraan apa kita dapat buat? Kita dapat buat pengiraan berapa banyak volume of liquid yang jatuh dekat bahagian A dan berapa banyak volume yang akan naik dekat bahagian B ataupun height dia. So today, kalau tengok balik cerita pasal pressure ni, kita dah belajar cerita tentang Pascal's principle. So today we are going to look at Archimedes principle. Ni cerita pasal Archimedes principle. Pascal's principle tadi, in an enclosed container, the pressure exerted by the fluid is transmitted equally at any point. Sekarang kita nak tengok Archimedes principle pula. Archimedes principle. Archimedes principle. Okay, now, so when we talk about Archimedes principle, cerita dia macam ni. Dia cerita pasal benda terkapung-terkapung. Kalau Pascal tadi cerita pasal liquid dalam bekas tertutup, Archimedes principle ni cerita pasal benda-benda yang terkapung-terkapung ni. So cerita dia macam ni. Kita punya eksperimen. Dia terus pergi eksperimen lah. Patutnya kita kena cerita pasal Archimedes tu, yang cerita pasal emas apa semua tu. Tapi sebab masa kita pun dah sejam je, kita terus pergi pada eksperimen dia. So eksperimen dia cerita dia macam ni. Eksperimen for Archimedes principle. Apa yang kita perlukan adalah kita perlukan Eureka can. Eureka can. Eureka can tu apa dia? Kita ada satu bekas air katakan. This is a water container. Kita ada satu bekas air. Tapi dekat bekas air tu saya letak satu ruang untuk air keluar. Ini kita panggil dia sebagai Eureka can. Eureka can. Lepas tu apa kita akan buat? Kita akan letak air dalam ni. Okay, kita letak air. Kita letak air. Okey, 1, 2, 3, 4. Lepas tu dekat sebelah sini kita akan letak bekas. Bekas. Kita letak bekas. Kita letak bekas. Dan juga kita akan letak penimbang. Kita akan letak penimbang. Bekas dan juga penimbang. Okay. Now, cerita dia macam mana? Cerita dia macam ni. Kita copy dulu. Katakanlah kalau kita ada satu objek. We have an object. Kita ada batu lah katakan. Besar sangat. Kita ada batu lah katakan. Lepas tu batu tu saya sangkut kepada spring balance. Batu tu saya sangkut pada spring balance. Okay. 1, 2, 3, 4. Tak jadi pula ni. Nak buat petak ni. Ya. Okay. Kita gantung pada spring balance. Now, katakanlah weight of the batu, weight of the stone in air, katakanlah sama dengan let's say 13 Newton. Tulisan kecil sikit. Katakanlah sama dengan 13 Newton. Maknanya itu dia punya berat dia. Now, bila saya masuk kat sini 13 Newton. Tak masuk lagi, dia jadi 13 Newton katakan. Bila tak masuk lagi, ada tak air yang keluar dekat bahagian air tu? Kat sini. Ada tak air keluar? Tak ada. Tak ada lagi air keluar. Tak ada lagi air keluar. Yang ni saya kena lukis ni sikit. Ini adalah penimbang. Okey. Dan bacaan pada penimbang pun adalah 0 Newton. Sebab penimbang tu nak ukur air yang keluar tu. 0 Newton. Okey, settle. Yang kedua. Ni. Sekejap.
Saya copy. Yang kedua, apa yang saya buat adalah saya masukkan sikit batu tadi kat dalam air tu. Saya masukkan sikit batu tadi dalam air macam tu. Now, apa observation yang awak nampak kalau masukkan batu ni? Apa observation kita nampak? Air keluar. Air itu akan meningkat. Okay, air itu akan meningkat, dia akan, bila meningkat ada lubang itu, dia akan keluar. Dia akan keluar macam tu. Air yang keluar ni, air itu keluar lah. Air yang keluar ni kita panggil sebagai, ada nama. Nama dia adalah water displaced. Air yang keluar tu nama dia water displaced. Okay, now. Observation yang kedua. Apa jadi pada bacaan ni agak-agak? Katakanlah kalau kita ada sampan lah katakan. Let's say that we have a sampan. Awak ada sampan. Ada sampan. Okay. 1, 2. 1, 2. Satu ni sampan ni atas jalan. Ni atas jalan. Satu lagi sampan tu atas air. Ni, air. Air. Antara jalan dengan air, yang mana satu lagi senang nak tolak sampan tu? Kalau sampan atas air dengan sampan air. Sampan atas air. Yang mana satu akan rasa lagi ringan? Sampan atas air ke sampan atas jalan? Air. Mana satu lagi? Sampan atas air. Dia rasa lagi ringan, betul? Soalan, adakah sampan tu makin ringan? Adakah sampan tu rasa dia makin ringan? Kita rasa dia ringan. Adakah sampan tu makin ringan? Tak. So, kita rasa ringan sebab apa? Cerita pendek dia. Sebab bila awak letak dalam air, akan ada daya yang tolak ke atas. Membantu awak untuk menarik sampan tu, menolak ataupun mengangkat sampan tu. Analogi dia macam ni. Itu analogi yang pertama lah. Analogi dia macam ni. Katakanlah kalau awak ada, ni awak nak angkat beg awak ni katakanlah bersamaan dengan 20 Newton. So, bila nak 20 Newton, awak kena angkat 20 Newton lah. Nak angkat ke atas. Nah, katakanlah tiba-tiba awak nak mengangkat ni tadi, beg awak ni tadi. Katakanlah ni beg awak ni tadi. Awak nak angkat ke atas. Lepas tu tiba-tiba ke atas ni katakanlah ada kucing seekor. Dia tolong angkat sekali. Dia tolong angkat sekali ke atas. So, awak rasa beg tu makin ringan ke makin berat? Bila ada benda yang tolak ke atas? Ringan. Makin ringan. Bila kata makin ringan, adakah beg tu makin ringan? Tak. Tak. Kenapa rasa makin ringan? Sebab ada daya tolak. Ada daya yang tolak ke atas. Okey, settle lah. Itu faham konsep tu. Okay, nah, kita tengok sini pula. So, bila letak spring balance kat dalam air tu, ceritanya bacaan pada spring balance tu bertambah ke berkurang ke sama je? Agak-agak. Beza. Bertambah ke berkurang kalau beza? Kurang. Dia akan berkurang. Dia punya observation ni bacaan dia berkurang. Mula-mula 13 Newton, katakanlah sekarang jadi 10 Newton. Berkurang. Bila berkurang, apa lagi kita tengok? Kita tengok dekat bacaan pada penimbang tak jadi 0 Newton lah. Bacaan pada penimbang ni dia akan jadi 3 Newton. Dia jadi 3 Newton. Okey, itu yang pertama. Yang kedua saya copy lagi, saya paste ni. Sama, dia lebih kurang cerita dia. Nampak? Kita ataskan sikit ni. Sorry. Okey. So, saya paste sini. Okey. Nah. Yang kedua, apa saya nak buat adalah saya tolak dalam lagi. Lagi dalam saya tolak, apa jadi dengan water displace? Makin bertambah ke makin berkurang water displace tu? Tambah. Water displace akan makin bertambah. Bagus. Water displace makin bertambah. Dan observation yang kedua yang kita akan dapat adalah bacaan pada penimbang tu makin berkurang. Makin berkurang. Bacaan pada penimbang tu makin berkurang, 8 Newton. Lepas tu apa yang akan jadi? Bacaan air yang displace ni tadi makin bertambah. Katakanlah 5 Newton. Yang seterusnya. Apa saya buat lagi? Saya buat lagi eksperimen sama. Saya buat lagi. Saya letak sini pula. Alamak. Saya letak sini pula. Kita letak sini. Okey. Now, bila saya letak dekat sini, sekejap okey. Ini saya sambung sini ceritanya. Okey. Apa saya buat adalah
saya masukkan batu ni sepenuhnya, tenggelam sepenuhnya. So apa jadi dengan bacaan pada air tadi? Bertambah ke berkurang? Tambah. Bertambah lagi. Dia akan bertambah lagi. Okey. Ini bertambah lagi. So apa yang akan jadi adalah another observation is kita punya bacaan tu makin lama makin berkurang. Dia jadi 3 Newton katakan. Tak nak 3 lah. Saya kata 2 lah. 2 Newton. Dan bacaan air tu pun bertambah juga sebab air yang keluar tu makin banyak. Katakanlah dia akan jadi 11 Newton. Okay, now. Lepas tu apa lagi saya nak buat? Saya nak buat lagi. Tadi dah tenggelam sepenuhnya ni. Saya buat lagi. Bila kita buat lagi, macam ni, saya tenggelamkan lagi. Tadi dah tenggelam sepenuhnya ni. Saya tenggelamkan dalam lagi. Bila saya tenggelamkan dalam lagi, apa observation yang saya akan dapat adalah, bacaan air yang keluar tu dah tak berubah. Dan juga bacaan berat cecair yang tersesak ataupun water displace tadi tu pun, ni yang warna biru yang keluar ni kita panggil sebagai water displace. Bahasa Melayu dia air yang tersesar. Water displace, bahasa Melayu dia tersesar. Ni bahasa Melayu dia adalah tersesar. Itu cerita dia. So ceritanya adalah bila saya dah tenggelamkan sepenuhnya dekat bahagian ni, saya tenggelamkan lagi dalam, tapi sebab tadi dah tenggelam sepenuhnya, observation yang saya dapat adalah bilangan air yang tersesar ni ataupun the amount of water displaced dah tak berubah. Sama macam bilangan water displaced kat sebelah ni tadi. Ni. Sorry. Ni, sekejap. Kita copy. Ketik kat ni. Mana sama dengan kat sebelah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila tak ada apa water displaced, apa yang akan jadi adalah yang kedua, berat of water displaced, weight of the water displaced pun tak berubah. Yang ketiga, berat yang kita nampak pada pada kita punya spring balance pun tak berubah juga. Dia akan jadi 2 Newton juga. Itu observation dia. Now, so apa yang berlaku sekarang ni? Yang pertama, kita tengok berat yang dekat sini ni, yang berat yang berubah, yang bacaan berat berubah, berat pada mana? Berat pada spring balance tu. Itu berat yang kita nampak. So kalau kita kata itu berat yang kita nampak, ini saya panggil sebagai apparent weight. Apparent weight. Berat pada penimbang adalah apparent weight, berat yang kita nampak. Kenapa apparent weight? Kenapa tak panggil dia sebagai real weight? Sebabnya bila masuk dalam air, berat dia berubah. Adakah berat batu tu berubah? Bacaan berubah. Adakah berat batu tu berubah? Berat batu tu berubah tak? Berat batu tu tak berubah. Maknanya bacaan pada penimbang tak sama dengan real weight. Sebab batu tak berubah, patutnya bacaan tak berubah lah. Tapi bacaan dia berubah pada penimbang. Sebab tu kita panggil sebagai apparent weight. Bacaan yang kita nampak. Okay, nak tu apparent weight. So, apa benda kita nampak sekarang ni? So, cerita pendek dia, yang pertama, kita ada loss of apparent weight. Loss of apparent weight. Itu cerita yang pertama. Bila kata ada loss of apparent weight, kita ada dua faktor. Faktor yang pertama, adakah weight of object decreases? Faktor yang kedua, kita ada external force pushing the object. Okay, now kita ada yang pertama, observation kita ada loss of apparent weight. So kita ada dua conclusion kita nak buat. Yang pertama, adakah apparent weight tu berubah disebabkan weight of object berkurang ataupun disebabkan ada external force yang menolak objek tu ke atas? Okey, mana satu jawapan awak agak-agak? External Yang mana force. satu? Ada External force. Sebab weight of object ni tak berubah. Kenapa kita kata weight of object tak berubah? Sebab W is equal to mg. Mass of object tak berubah. Maksudnya tak ada objek tu pecah ke apa, tak ada. Dan G pun tak berubah. So kalau mass tak berubah, G tak berubah, maknanya weight of object tak berubah. Cumanya rasa makin ringan sebab kita ada external force pushing upwards. Itu yang pertama. Observation yang kedua. Okey.
Ni real weight ya. Bila kata dekat udara ni weight on air, in air adalah real weight. So berapa weight loss dekat bahagian nombor 2 ni? Berapa weight loss? Berapa weight loss? Tadi 13 Newton, sekarang 10 Newton. Berapa weight loss? 3 Newton, bagus. Tengok sebelah ni pula. Tadi 30 Newton, sekarang 8 Newton. Berapa weight loss? 5. 5 Newton. Tengok bawah pula. Tadi 30 Newton, sekarang 2 Newton. Seberapa weight loss? 11. 11 Newton. Now, 3 Newton, 5 Newton, 11 Newton. Ada tak nampak benda 3 Newton tu kat tempat lain? Dalam gambar ni. Ada nampak tak gambar tempat lain yang 3 Newton ni? Ada tak dalam diagram ni? Please. Bagus, water displace tu. Weight loss dia, kita tengok observation kita, sama dengan weight of liquid displaced. So, dalam case ni, in this case, kita dapat weight loss of apparent weight, nilai loss of apparent weight tu, kita dapat sama dengan kita punya reading on the weighing scale ataupun weight of water displaced. Weight of water displaced. Weight of water displaced. Maksudnya jumlah air yang terkeluar tu, weight of water displaced sama dengan weight loss. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ni kita nak patah balik ke belakang ni. Ni cerita kat sini. Kita kata ada external force pushing the object. Bila kata pushing the object, maksudnya dia tolak ke atas ke bawah? Tolak ke atas ke bawah? Bagus, dia tolak ke atas. Dia tolak ke atas. Maknanya ini kita panggil sebagai external force tadi. External force yang tolak ke atas tu. Dan external force ni ada nama. Nama external force ni adalah buoyant force. Ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai daya apungan. Okey, buoyant force, daya apungan lah. Buoyant tu apungan. Maksudnya ceritanya tadi, kita ada apparent weight loss. Kenapa ada apparent weight loss? Sebab ada daya tolak ke atas. Berapa nilai daya tolak ke atas tu? Apa nama daya tolak ke atas tu? Nama daya tolak ke atas tu adalah buoyant force. Itu yang pertama. Yang ketiga. Kita patah balik pada analogi kita ni tadi. Katakanlah kalau tak ada objek yang tolong awak tolak bag tu ke atas. Berapa daya awak perlukan untuk tolak ke atas? 20 Newton. Katakanlah kucing ni, dia kenakan daya 5 Newton ke atas. Mana dia tolong tolak awak 5 Newton ke atas. Berapa daya yang awak perlukan untuk tolak dia ke atas? 15 Newton. 15 Newton. Maksudnya apa? Awak dah jimat 5 Newton. Sama juga dengan kes ni. Kalau original weight dia adalah 13 Newton, sekarang ni kita rasa ringan 10 Newton, maksudnya ada 3 Newton orang tolong. Siapa yang tolong? Yang tolong tu tadi adalah buoyant force. Boleh faham? So, dalam kes ni, buoyant force simbol dia FB. So, dalam kes ni, berapa kita punya buoyant force? Original tadi 13. Lepas tu bila kita letak dalam air, rasa ringan 10 Newton. Maksudnya ada berapa Newton yang buoyant force tolong tolak? 3 Newton. 3 Newton, bagus. Tengok kat sini pula. Mula-mula 13, letak dalam air rasa macam 8 Newton. Maksudnya berapa Newton buoyant force tu tolong tolak? 5 Newton. 5 Newton. Okey, now tengok yang ketiga pula. Mula-mula 13 Newton, lepas tu rasa macam ringan 2 Newton. Maksudnya buoyant force tu tolak berapa Newton ke atas? 11 Newton. 11 Newton. Okey, now. Apa benda pattern yang awak nampak sini? Pattern apa awak nampak sini? weight loss equal to buoyant Equals force. buoyant force. Okey, bagus. Itu kita nak dengar tu. So, dalam kes ni, lepas kita kata tadi dia rasa ringan sebab ada daya kat atas namanya weight loss, namanya buoyant force, dan kita punya observation kita kata tengok pula, kita boleh kira berapa buoyant force dia, dan bila kita tengok observation, nilai buoyant force sama dengan nilai weight loss. So, kita masuk kat sini. Buoyant force is equal to weight loss.
Apparent weight loss. Apparent weight loss. Okay, apparent weight loss. Dan tengok nombor 2. Apparent weight loss tu sama dengan apa? Sama dengan weight of water displaced. Cara nak cari buoyant force, buoyant force saja pun salah, ada U. Cara nak cari buoyant force, sebab kalau letak dalam air, katakan letak dalam air, tak adalah buoyant force tu keluar dekat air tu nilai dia. Cara nak cari buoyant force adalah cari berapa apparent weight loss dia. So apparent weight loss nak cari ke mana? Contohnya boleh cari daripada weight of water displaced daripada diagram tu tadi. Weight of water displaced. Okay, now tu observation yang kira macam ni, observation yang pertama lah ni, cerita pasal weight. Yang keempat. Ni yang keempat. Cerita pasal weight dah habis. Ada 3 benda pasal weight, kita nak tengok yang keempat. Yang keempat kita cerita pasal volume of water displaced. Volume of water displaced. Apa dia volume of water displaced? Ni dah dia. Volume of water yang keluar ni. Volume of water displaced. Kita tengok ni gambar ni tadi. Daripada sini sampai ke sini, sampai ke sini, volume of water displaced ni bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Okay, now. Pattern apa awak nampak waktu volume of water displaced dia bertambah? Apa pattern yang awak nampak? Kenapa dia bertambah? Kenapa dia bertambah? Gambar-gambar tu. Daripada sini, mula tak ada langsung. Lepas tu ada sikit. Lepas tu ada banyak. Lepas tu lagi banyak. Kenapa water of displaced? Apa kaitan antara water of displaced dengan kita punya objek yang tenggelam tu? Nampak apa kaitan ni? Weight. Dia semakin dalam, semakin besar buoyant force dia. Bagus. Itu yang nak dengar tu. Okay, so ayat standard dia kita akan cakap volume of water displaced bila kita buat pengiraan rupa-rupanya is equal to volume of object immersed. Ni volume of liquid displaced ataupun volume of water displaced is equal to volume of object immersed. Contoh. Katakanlah lain lah, kalau apa merah dah, hijau dah, kuning nampak kan dia? Coklat lah. Katakanlah ni, saya buat warna coklat ni. Okey, warna coklat ni. Warna coklat ni katakanlah dia nilai volume dia, katakanlah let's say nilai volume dia is equal to let's say 0.3 cm3. Apa yang saya akan dapat adalah volume of liquid displaced ni is equal to 0.3 cm3 juga. Tu maksud dia. Tenggelam lagi dalam. Bila tenggelam lagi dalam, katakanlah tenggelam apa? Tadi 0.3, let's say 0.7 cm3. Apa yang akan jadi? Volume of liquid displaced pun sama dengan 0.7 cm3. Ni, volume. Tenggelam dalam lagi, katakanlah ni tenggelam dalam lagi sama dengan let's say 1.3, tak ada 1.3, 1.4 cm3. Volume yang tenggelam. So volume dia sama dengan 1.4 cm3. So, berapa volume of liquid displaced ni? Berapa volume of liquid? 1.4 cm3 juga. Soalan. Kenapa volume of liquid displaced kat sini dah tak berubah? Kenapa volume of liquid displaced kat sini dah tak berubah? Kenapa dah tak berubah dah? Sebabnya adalah volume of object yang tenggelam ni dah maksimum. Nampak dekat sebelah sini tadi dah tenggelam sepenuhnya. Sebab kita kata tadi volume of liquid displaced sama dengan volume of object yang tenggelam. Sekarang ni kalau dah tenggelam sepenuhnya 1.4, tenggelamlah dalam lagi, value dia masih 1.4 cm3. Sebab tu value kat sini dia tak berubah. Okey. Dan ini yang awak belajar dalam waktu form 2 ataupun form 1. Ini kaedah yang kita cari untuk how to find ni. Apa dia punya application dia? Application dia
Yang awak belajar waktu form 1 atau form 2, application untuk Nak cari volume. bagus. Volume of Object. irregular object. Irregular object. Irregular shape object. Ni. Kan kalau kena cari setakat cube, kita buat panjang, darat lebar, darat tinggi. Tapi kalau bentuk batu macam ni, tak susah nak cari panjang, nak cari lebar, cari tinggi. Apa kita buat? Kita tenggelamkan sepenuhnya dalam air. Sebab apa? Berkaitan dengan Archimedes principle. Volume of water displaced is equal to volume of object immersed. Boleh follow again tu? Boleh ya? Okay. Now, sekarang ni kita belajar pasal Archimedes principle. Kita nak tengok apa equation untuk Archimedes principle ni. Maknanya kita nak cari buoyant force. How to find buoyant force? How to find buoyant force? Okay, how to find buoyant force? Okay. Now, sebab benda ni ada dalam buku teks, awak kena tahu cara nak derive dia. Katakanlah kita ada satu bekas. Let's see that we have a container. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu katakan dalam bekas tu ada liquid lah. Ada fluid. Okay, now. Katakanlah saya ada objek. Ni objek saya ni. Objek saya. Okay. Objek ni, kita ada bahagian A, kita ada bahagian B. Ada tak pressure dikenakan kepada bahagian A dan B tu? Ada tak pressure dikenakan pada bahagian A dan B? Okey, siapa yang kenakan pressure tu? Water. Water kenakan pressure pada bahagian A dan water juga kenakan pressure pada bahagian B. Water tu apa? Solid ke liquid ke gas? Liquid. Liquid. So maknanya kita nak cari pressure dekat A dan juga pressure dekat B. Dan water tu adalah dan pressure tu dikenakan oleh liquid. So kita akan dapat rho Hg dekat bahagian A dan juga rho Hg dekat bahagian B. Okey, H tu mana? Yang ni adalah HA. Daripada sini sampai ke sini kita panggil sebagai HB. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, awak belajar juga cerita pasal pressure. Kita belajar from pressure is equal to F over A. Nampak kita nak cari apa ni? Nak cari buoyant force. Kita berminat cari buoyant force. So bila kata buoyant force, nak cari makhluk ni. Makanya F is equal to AP. AP ataupun PA. Okay, setelah itu yang pertama. Yang kedua. Kenapa benda tu ada buoyant force? Nak ada buoyant force, dia kenalah ada perbezaan daripada daya ke atas dengan daya tolak ke bawah. Daya tolak ke atas dengan daya tolak ke bawah kenalah berbeza. So, apa yang kita akan buat adalah, ni kita buat ni tengok kita tak berminat dengan pressure tu. Yang kita berminat adalah force. So, FA is equal to PA darab area dekat A. Okay. So, FA, PA darab AA, PA apa dia? PA sama dengan rho of A, H of A. Yang ni saya fast forward terus. Buat area of A darab G of A. Kenapa saya buat H dengan A dulu? Nanti kita akan tengok. Sama juga dekat B. FB. So, FB is equal to P of B, A of B. So, kita akan dapat rho of B, H of B, A of B dengan G of B. Okay. Now, ceritanya sekarang ni, kita nak tengok berapa perbezaan antara force A dengan force B. Berapa perbezaan antara force A dengan force B. So, nak cari perbezaan antara force A dengan force B, kita kena cari beza antara depth of A dengan depth of B ataupun pressure dikenakan pada A dengan B. Kita tunjuk macam tu lah. Okay, now. So, kita akan tengok.
Kita nak tengok FB tolak FA. FB tolak FA. Kenapa saya kata FB tolak FA? Sebab FB lagi besar dari FA. Kenapa saya kata FB lagi besar dari FA? Sebab PB lagi besar dari PA. Sebab apa? Sebab B ni lagi dalam daripada A tadi. Is equal to rho B PB AB minus PA AA. PB AB minus PA AA. Okay. So, is equal to rho B HB AB GB tolak ke bawah sikit. Okay. Tolak rho A HA AA GA. Benda tu. Okay. Now, apa lagi kita dapat? So, sekarang ni cerita dia, apa benda yang sama? Dalam kes ni, kita boleh faktorkan. Dalam kes ni, benda yang sama adalah, ni, benda yang sama rho A dengan rho B sama tak? Density dia? Sama. Saya buat sebelah sini bagi nampak. Saya buat sebelah sini bagi nampak Okay, now. So, ceritanya sekarang ni, saya buat kat atas ni, rho A sama dengan rho B. Kalau sama, saya bagi nama dia satu je, rho je saya bagi nama. Okay. HA dengan HB sama tak? Lain. HB dengan HA lain. Okey, bagus. Okey, apa lagi yang sama? AB dengan AA sama tak? Area dia sama tak? Atas Sama. dan bawah ni. Sama. Kita assume objek sama lah ni. So, ABA is equal to AB, saya bagi nama A je. Lepas tu, GB dengan GA sama tak? Sama. Sama. Alamak. Apa ni? Mak. Dia tekan. Ya, Mana mat ni? Okay. So, sekarang ni cerita dia. Alamak, mana pula ni? Aduh, ya. Sorry. Aduh, mana pula? Ya. Ya, dia terputus sekejap. Okay, now, so ceritanya GA dengan GB adalah sama. So GB is equal to GA, kita panggil sebagai G je. So apa kita boleh buat? Kita boleh factorkan benda ni. So yang beza kat sini dalam kes ni, HB dengan HA je. Yang lain semua sama. So saya boleh factorkan. Bila saya factorkan, tengok apa jadi. So kita akan dapat rho, saya buat rho H, sebab H tu beza, B tolak HA, A dengan G. Dapat benda tu. Rho HB tolak HA darab A darab G. Saya faktorkan sebab benda lain semua sama. Okay. Now, ada benda lain yang awak kena tahu juga. Yang pertama, benda yang awak kena tambah, yang kena tahu juga daripada awak belajar daripada sekolah rendah ni, macam mana kita nak cari volume. What is volume? Kita terus fast forward. What is volume? So, volume is equal to panjang, width, length, darab width, length times width times height. Length times width tu apa? Length times width tu adalah area times height. Kenapa saya susun macam ni? Supaya awak nampak kita ada area dan juga kita ada height duduk sekali. So, apa yang kita akan dapat adalah FB minus FA, yang ni kita panggil sebagai buoyant force. Ni kita panggil sebagai perbezaan daya ke atas tadi. Perbezaan daya tu kita panggil sebagai buoyant force. Buoyant force is equal to rho HB tolak HA darab dengan A darab dengan G, dan H darab A tu kita akan dapatkan volume dia. So kita akan dapat
volume of the whole thing ni, volume of the whole thing ni, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat rho Vg. So, ceritanya adalah buoyant force simbol dia adalah Fb is equal to rho Vg. Itu cerita cara derive lah. Nanti saya akan bagi dia punya nota ni yang dalam buku teks tu, macam mana nak derive dia. Kalau tak faham sangat tak apa, tengok je dulu. Okay? Okay. Now, so kita dah belajar dah. Yang pertama, kita punya observation. Yang kedua, macam mana nak cari buoyant force. So, apa equation yang kita ada sekarang? Apa equations yang kita ada sekarang? Equation saya untuk buoyant force, untuk Archimedes. Okay, untuk Archimedes. Equation yang pertama, tengok gambar dia tadi. Kita kata, loss of apparent weight sama dengan weight of the object decrease, external force pushing on the object. Okay. So, equation yang pertama kita akan dapat real weight is equal to apparent weight plus dengan minus weight loss. Real weight sama dengan apparent weight plus dengan weight loss. Sorry, bukan minus. Plus dengan weight loss. Contoh. Dalam kes ni, berapa apparent weight dia? What's the apparent weight? 30 What's the apparent weight dalam kes ni? 30 Newton. So kita akan dapat real weight is equal to apparent weight plus weight loss. So apparent weight adalah 30 Newton. Weight loss dia berapa Newton? 0 Newton. 0 Newton. So dapatlah kat situ 30 Newton juga. Tengok dekat sini pula. Real weight is equal to apparent weight plus weight loss. So berapa apparent weight sekarang ni? 10 Newton. 10 plus weight loss dia adalah 3 Newton. So dapat balik 30 Newton. Itu kita dapat equation dia tadi yang pertama. Real weight is equal to apparent weight plus weight loss. Equation yang kedua. Kita dapat weight loss is equal to, ni kena tulis ni. Ya, Ini kita panggil sebagai weight loss. Supaya awak tahulah. Sini kita panggil sebagai apparent weight. Apparent weight tu weight yang kita nampak pada bacaan penimbang tu lah. WR ni kita panggil sebagai real weight. Okay, now. Yang kedua, weight loss is equal to weight of fluid displaced. Weight loss is equal to weight of fluid displaced. Liquid yang keluar dari tu. Weight of fluid displaced. Okay. Yang ketiga, kita dapat weight loss juga is equal to buoyant force. Yang ketiga, kita dapat weight loss is equal to buoyant force. Dan last sekali, equation yang kita dapat, yang kita derive tadi, buoyant force is equal to weight of liquid. So kita combine balik. Buoyant force is equal to weight of liquid displaced is equal to rho Vg. Rho Vg. So rho ni apa? Rho tu density of fluid. Density of fluid. V tu volume of fluid displaced. Yang ketiga, G. G tu gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Dan volume of fluid displaced kita dah tengok juga tadi. Volume of fluid displaced is equal to volume of object immersed. Itu equation yang kita ada. Yang kita belajar setakat hari ini. Okay, now. So, saya rasa kita stop kat sini dulu, kita buat latihan sikit.
Kalau macam lebih-lebihkan, ni. Ini yang saya cakap tadi tu. Ni yang saya cakap tadi, nanti saya akan bagi nota ni dalam kita punya group tu lah. Oh, dengan nota minggu lepas, saya lupa nak bagi. Tak ingat. Nanti saya bagi insyaAllah. Okay, now, kita try tengok. Kita try tengok soalan. Ya. Mana soalan? Saya nampak ni. Okey. Kita tengok soalan ini. Okey. Copy sekejap. Example. Okay, ni. Okay, tengok Figure 2.41 shows a line L on boat. Ni. Boat ni ada line ni. Line L. The volume of the boat below the line is 2.8 meter cube. Volume of the boat ni. Volume of the boat below the line. Volume below the line ni. Maknanya, volume of object immersed is equal to 2.8 meter cube. VOI ni apa? Volume of object immersed. Okay, settle. The mass of the boat is 600 kg. What is the weight of the boat? What is the weight of the maximum load that can be carried by the boat? Sebelum dia tenggelam. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mengelakkan boat tu tenggelam, dia mestilah air tu tak lebih daripada line L ni. Untuk mengelakkan boat tu tenggelam, air tak boleh lebih daripada line L ni. Maknanya tak boleh lebih macam tu. Tak boleh. Dia kena bawah tu. Okay. Nah, so cerita dia, soalan dia yang pertama, maklumat dia bagi. Kita tengok maklumat apa dia bagi. Information. Yang pertama, volume of, bila kata volume below the line L, maknanya itu maksimum volume yang boleh tenggelam. Maximum volume that can be immersed is equal to 2.8 meter cube. Itu maksimum volume yang boleh tenggelam untuk mengelakkan kapal boat tu tenggelam. Boat tu tak boleh nak naik lagi. Boat tu boleh terapung. So, apa benda volume object immersed ni? Inilah kita panggil sebagai volume of object immersed yang maksimum. Is equal to 2.8 meter cube. Number 2, maklumat lain. Dia bagi mass of the boat. Mass of boat tu sendiri is equal to 600 kg. Makanya weight of boat is equal to mg. Is equal to mass of boat times dengan g. So kita akan dapat 600 kg times 9.81 meter per second square. So kita akan buat pengiraan. So kita akan dapat 600 times 9.81. Dapat 5886 Newton. Okay. So sekarang ni cerita dia. What is the maximum load? Soalan dia. Maximum weight of load. Maximum weight of load soalan dia. Okay, now. Kalau kita tak nak bagi tenggelam, cara nak buat dia, if we want the boat to float, boat ni kita ada dua daya bertindak kat atas dia. Yang pertama apa? Confirm yang ke arah bawah. Apa nama dia? Dayanya? Water. Daya apa tolak ke bawah? Weight. Ada satu daya ke atas, tolak ke atas tadi untuk mengelakkan boat tu tenggelam. Apa nama dia kita belajar tadi? Buoyant force. Buoyant force. Untuk mengelakkan tenggelam, apa kaitan antara weight dengan buoyant force? Kalau tak nak bagi tenggelam. Kalau weight lagi besar dari buoyant force, apa jadi? Tenggelam. Kalau buoyant force lagi besar dari weight, apa jadi? Daya kat atas lagi besar dari terbang. Bukan terapung lah, terbang.
So kita nak benda ni terapung sahaja. So bila terapung, maksudnya W kena sama dengan, sorry, W kat atas. W tadi merah. W kena sama dengan buoyant force. Itu nak bagi terapung. So sekarang ni kita nak tanya berapa total force maximum of the load that can be carried by the boat. So maksudnya ceritanya buoyant force maximum, maknanya W maximum is equal to buoyant force maximum. So what is buoyant force maximum? Kita dah belajar dah buoyant force tadi. Buoyant force apa? Buoyant force adalah rho VG. What is rho? Rho of the liquid, volume of the liquid displaced dengan G. Okay, density of the liquid bagi tak? Dia bagi situ 1000 kg per meter cube. Settle, tak ada masalah. Volume of the liquid displaced. Dia bagi tak volume of liquid displaced? Dia bagi tak volume of liquid displaced? Bagi tak volume of liquid displaced? Cerita pendeknya, sebab masa kita suntuk, cerita pendeknya dia tak bagi volume of liquid displaced. Tapi kita dah belajar dah tadi. Kita belajar apa? Volume of liquid displaced is equal to volume of object immersed. Maksudnya apa? Untuk dia tenggelam secara maksimum, untuk dia boleh bagi apa buoyant force maksimum, volume of liquid displaced ni kita kena kira volume of object immersed yang maksimum. So kita akan dapat rho L, volume of object immersed yang maksimum, times dengan G. So ada tak semua maklumat kita ni? So kita ada tak maklumat? Kita ada rho L, ada density of liquid. Kita dapat tadi 1000 kg per meter cube. Volume of object immersed yang maksimum. Ada tak kita tengok tadi? Dia bagi tahu dah. Ada. Untuk selamat, dia punya volume of object yang tenggelam mestilah kat sini, bawah line L ni. Value dia adalah 2.8. So dapat dekat situ 2.8 meter cube. G dia bagi tadi 9.81 meter per second square. So ceritanya adalah bila kita buat pengiraan, dapat apa tu nilai dia? Dapat apa nilai dia? Berapa? Kira tu dapat apa tu? (1000) 2.8 rho V G 9.8. Dapatlah dekat situ. Kita akan dapat 1, 2, 3, 4 27440 Newton. Apa benda ni 27440 Newton ni? 27440 Newton ni adalah maximum weight yang dia boleh tanggung sebelum bot tu tenggelam. Boleh faham ni? Benda 27740 ni adalah maximum buoyant force sebelum bot tu tenggelam. Okay, now. Tapi kena ingat, soalan bukan nak maximum weight. Soalan nak maximum weight of the load. So, ceritanya adalah W max ni tadi, kita buat warna merah, buat dia konsisten. W max ni tadi, yang kita kira 27740 Newton ni, W max tu tadi adalah weight of boat tambah weight of load. Boat campur load kena sama dengan 27440. Kita nak cakap tadi maximum weight of siapa tadi? Soalan. Nak cari maximum weight of siapa? Nak cari maximum weight of load. So, makanya weight of load is equal to weight max yang kita kira tadi minus weight of boat. So, weight max yang kita boleh, yang kapal tu, apa boat tu mampu tampung sebelum tenggelam adalah 27440 Newton minus weight of boat tadi adalah 5886 Newton. So, weight of load yang tinggal yang dia boleh bawa adalah tolak 5886. So, kita akan dapat 21554 Newton.
Itulah maksimum weight of load dia. Okay. So saya akan bagi nota ni nanti. Cuba fahamkan. Kalau tak faham boleh tengok balik lecture ni. Sebab kita nak buat Q&A pun masa suntuk. So saya harap kalau awak tak faham tolong tengok balik lecture ni. InsyaAllah saya akan upload lagi. Dengan yang last time punya kelas. So kalau tak faham boleh tengok balik lah. So benda ni memang agak berat sikit kalau first time jumpa ni. So tengok slow-slow benda ni. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, tolong isi attendance form untuk hari ini dalam Google Form. Ya. Lepas ni subjek apa ni? Dengar ke tak ni? Lepas ni subjek apa? BM. BM ada ke ini? Tak ada. Teacher suruh self-study. Self-study. Ya. Komputer saya slow sekejap. Saya bagi link untuk attendance. Jadi saya ajar hari ni agak laju sikit sebab dah lah benda ni baru first time jumpa dan Archimedes Principle ni pun agak kompleks juga sebenarnya. Cumanya sebab masa kita suntuk, saya bagi benda ni dan kalau tak faham tengok balik nota ni dan juga tengok recording yang saya akan hantar nantilah insyaAllah. Ya. Okey, tu kita punya link tu saya dah bagi dalam chat tu. So boleh isi borang kehadiran untuk hari ni lah. Saya bagi masa awak 3 minit untuk isi borang kehadiran tu. Saya bagi peluang untuk isi 3 minit. Lepas tu kita akan habiskan kelas hari ni. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. So kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih. Thank you, sir. 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 Bye. Thank you, sir. Sama-sama.